Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba membentangkan amalan terbaik immersion tahun 2021 dalam program Colloquium Amalan Terbaik Immersion tahun 2021 peringkat negeri Selangor yang bertajuk Pengamalan Intelijen Board ataupun diringkaskan sebagai PIB. Okey, ini adalah sedikit latar belakang sekolah saya iaitu SK Parit 4 Sungai Besar dan juga sedikit gambaran apakah yang dimaksudkan dengan pengamalan Intelijen Board atau diringkaskan sebagai PIB. Okey, sedikit berkaitan dengan biodata diri saya. Nama saya Haji Ismail bin Hussein, grade jawatan hakiki DG34 DG44 UP, telah menyandang jawatan guru besar di sekolah ini pada 27 Disember 2019 dan telah melaporkan ke SK Parit 4 Sungai Besar dan NPQAL iaitu DIAB Cawangan Genting Highland Ambilan 1 tahun 2018. Okey, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan maklumat sekolah. Sejumlah 18 orang guru di mana 8 orang guru lelaki, 10 orang guru perempuan dan sejumlah 149 orang murid informal bagi murid tahun 2021 dan pastinya apabila melangkah saja ke sekolah ini, saya telah cuba memikirkan apakah program intervensi 5 langkah yang perlu saya ambil dalam menangani isu yang berkaitan yang saya cuba kenal pasti masalah, cuba kenal pasti punca masalah, cuba senaraikan cadangan intervensi, membuat prioriti intervensi dan sediakan apakah pelan tindakan yang saya cuba fikirkan berkaitan dengan program intervensi 5 langkah khusus untuk SK Parit 4. Jadi saya telah melihat kelima-lima langkah ini berdasarkan paparan yang telah saya tunjukkan di hadapan ini. Pastinya berdasarkan strategi tadi, analisis SWOT telah saya laksanakan bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan juga apa strategi yang perlu saya ambil, yang saya fikirkan untuk mendapati isu yang perlu saya tangani dengan seberapa segera dalam meningkatkan lagi kualiti terutama dari segi guru-guru dan juga murid-murid di Parit 4. Okey, seterusnya. Kalau saya lihat di sini berkaitan dengan cabaran dan juga berkaitan dengan apakah peluang-peluang yang telah ditandakan berdasarkan analisis SWOT yang telah saya paparkan di sini. Dan pastinya isu yang cuba saya ketengahkan di sini berdasarkan standard 4 pembelajaran dan pemudah cara. Di mana isu strategik yang cuba saya lihat di sini ialah berkaitan dengan 4.4.1 iaitu guru mendorong minda murid melaksanakan pelaksanaan aktiviti pembelajaran secara terancang. Dan apakah matlamat strateginya? Mengupayakan minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Dan pastinya mesti ada strategi yang telah dijana dan juga analisis keutamaan strategi berdasarkan pemberatan berdasarkan isu kritikal yang telah saya kenal pasti di mana paparan yang telah diberikan tadi. Kemudian pelan tindakan juga telah saya laksanakan dalam menangani isu ini dan pastinya isu ini akan terus saya kepada pelan operasi dan yang bermatlamatkan mengupayakan minda murid berfikir secara kreatif dan kritis melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang dan strateginya ialah meningkatkan kualiti PDPC guru di SK Parit 4. Kemudian pastinya saya akan mengenal pasti isu hasil daripada pencerapan yang pertama saya apabila saya melangkah saja ke sekolah ini, saya melihat terdapat sedikit kekurangan bagaimanakah PDP si guru menjalankan kepada murid-murid di sini iaitu berkaitan dengan isu 4.4.1 iaitu bagaimanakah kekurangan guru boleh mendorong minda murid dalam menjadikan sebuah pengajaran pembelajaran supaya menjadi ceria dan menarik. Hasil daripada isu inilah saya telah mengenal pasti dan saya cuba hubung kaitkan dengan teori pembelajaran kecergasan Howard Gardner yang pastinya dalam teori ini iaitu untuk guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang bagi mewujudkan yang pertama suasana berkolaboratif, menggalakkan inovasi, meningkatkan kreativiti dan motivasi, meningkatkan kecergasan pelbagai, menerima persamaan dan perbezaan dan pastinya akhirnya ialah membantu guru dalam mempelbagaikan cara penilaian terhadap murid-murid yang diajar di dalam kelas masing-masing. Dan
telah pastinya isu kritikal iaitu 4.4.1 guru mendorong minda murid melaksanakan pembelajaran aktiviti pembelajaran secara terancang. Saya melihat jurang perbezaan yang sangat ketara hasil daripada pencerapan di awal tahun saya bermula di sekolah ini. Dan perbezaan 3.2 saya melihat satu jurang yang sangat-sangat besar di sini, di mana jurang ini diambil melalui analisis program pembangunan prestasi sekolah SKP4 itu speed up yang telah saya buat berdasarkan pencerapan guru-guru pada tahun 2020 di awal tahun. Mula-mula saya bertugas di sekolah ini. Dan di sini saya sertakan bagaimana graf yang menunjukkan perbezaan yang sangat ketara tersebut. Jelas menunjukkan 4.4.1 iaitu tum sebenar dengan tum pelunjuran mempunyai jurang yang berbeza berbanding dengan aspek-aspek yang lain. Okey, kalau kita lihat di sini, aspek 4.4 iaitu perbezaan tum sebenar dengan tum pelunjuran mempunyai perbezaan yang sangat ketara 3.2. Jadi, apakah kaedah perancangan yang saya fikirkan yang perlu saya ambil dalam mengatasi masalah ini? Tercetus idea daripada saya, hasil daripada program jalinan PPD Sabak Bernam bersama Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib SPP Darulun Kedah berkaitan dengan keberkesanan pengamalan pembelajaran abad ke-21. Hasil daripada kunjungan tersebut memang tercetus idea bagaimana saya cuba untuk mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pelajar saya terancang khususnya dalam PDPC guru-guru. Jadi idea inilah yang saya cuba ketengahkan ke SK4 di mana perancangan yang pertama, proses pembuatan awal 18 intelligent board dapat disiapkan khusus akan digunakan sebagai bahan bantu kepada semua guru-guru yang akan mengajar sama ada PDPC di dalam kelas maupun peringkat sekarang ini iaitu mengajar PDPR di rumah dengan menggunakan intelligent board yang telah saya cuba buat dan juga laksanakan. Hasilnya 18 intelligent board telah dapat disiapkan dan dapat digunakan sepenuhnya kepada semua guru-guru. Di sini, sebelum pelaksanaan penggunaan intelligent board, sudah pastinya strategi pelaksanaan saya akan memberikan secara khusus kepada semua guru-guru dari segi penggunaan, dari segi bagaimanakah cara, bagaimanakah penggunaan ini untuk dijadikan sebagai satu alat bantu mengajar yang berkesan di dalam kelas, di dalam pelaksanaan ke arah pembelajaran PDPC, ke arah PAK 21 dan dibantu juga saya menjemput pegawai SISC Plus ketika itu di peringkat PD Sabak Bernam untuk menerangkan satu persatu apakah cara, apakah kaedah penggunaan intelligent board ini ke arah melahirkan, ke arah menjadikan sebuah kelas yang menarik pada pembelajaran guru-guru di dalam kelas, khusus kepada murid-murid yang diajar. Seterusnya, kita telah menyerahkan 18 intelligent board ni secara resmi kepada semua guru-guru yang mengajar dan diserahkan juga kepada kelas. Satu kelas akan mendapat 3 intelligent board yang digunakan sepenuhnya oleh guru-guru di dalam kelas dan sejumlah 18. 6 kelas telah diberikan peruntukan dan menjadikan semua kelas akan mendapat intelligent board yang telah cuba kelas yang telah cuba diberikan kepada semua guru-guru dan hasilnya sangat-sangat positif di mana guru-guru sangat gembira kerana mereka dapat menggunakan intelligent board ini dalam kelas untuk menjadikan sebuah pengajaran yang sangat-sangat menarik. Okey, dalam melaksanakan pelaksanaan pengamalan intelligent board ini, saya telah melantik ikon-ikon PAK 21 di kalangan guru-guru yang terpilih untuk memahirkan, untuk memberikan penerangan, untuk memberikan tunjuk cara kepada guru-guru yang lain dalam penggunaan intelligent board ini. Masing-masing pelantikan ikon PAK 21 di kalangan guru mempunyai kepakaran masing-masing seperti yang tertera di dalam paparan yang saya cuba paparkan pada pagi ini, pada hari ini, iaitu hasil daripada pencerapan. Saya telah memilih 9 orang guru untuk mendalami, untuk mengkaji berkaitan dengan pelaksanaan PAK 21
hubung kaitnya dengan penggunaan intelligent board dalam sesi pembelajaran guru-guru. Okey, ini ada sedikit susun atur penggunaan intelligent board di dalam kelas kepada murid-murid, dan ini adalah sebahagian daripada pengamalan intelligent board oleh guru-guru dalam PDPC guru-guru. Ini adalah menjurus ke arah murid tahun 2, di mana kita lihat di sini murid-murid tahun 2 sangat seronok, sangat ceria kerana di dalam pengamalan ini terdapat seorang ketua yang akan membentangkan di hadapan dan dibantu oleh rakan-rakan yang lain. Masing-masing mereka mengeluarkan idea, mereka akan bercakap dan mereka akan memberikan apa jua pandangan di mana menepati objektif. Guru hanya sebagai pasti, dan di mana pergerakan aktif semua kita akan mana guru akan menyerahkan kepada murid-murid di dalam sesi PDPC di dalam kelas. Sangat menarik kalau kita melihat. Jadi paparan inilah yang akan menunjukkan bagaimana penggunaan intelligent board ini dalam kelas oleh guru-guru di SK Parit 4. Seterusnya, ini adalah sebahagian daripada pengalaman intelligent board pada murid tahun 4 juga, iaitu di mana mereka dapat berbincang, mereka dapat memberikan idea, dan hasilnya ialah mereka dapat membentangkan apakah perbincangan-perbincangan yang telah mereka buat di dalam sesi PAK 21 menggunakan intelligent board menjurus ke arah pendekatan abad ke-21. Okey, kalau kita lihat di sini dalam pelaksanaan PDPR juga, pengamal intelligent board ni telah diguna sepenuhnya oleh guru-guru SK Parit 4 dalam menjadikan pengajaran-pengajaran yang interaktif, dalam menjadikan pengajaran-pengajaran yang sangat menarik khusus kepada murid-murid di sini. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga sebahagian daripada interaktif guru-guru untuk bagaimana menarik minat walaupun murid-murid ini belajar di rumah semasa tempoh pandemik COVID-19. Okey, sudah pastinya pelaksanaan PDPR mempunyai cabaran, mempunyai apa jua berkaitan dengan, tetapi cabaran tersebut cuba diselesaikan, di mana kita sedia maklum cabaran yang dilalui ialah berkaitan dengan sesi pembukaan dan juga penutupan sekolah kita tahun 2020-2021, di mana kalau kita lihat tahun 2020 hanya 4 bulan, 3 bulan sahaja sekolah beroperasi. Selebihnya sekolah ditutup, iaitu bermula April, Mei dan Jun ditutup, November, Disember juga ditutup. Hanya sekolah hanya 4 bulan sahaja dibuka, Julai, Ogos, September dan Oktober, iaitu bermula Januari. Jadi selebihnya itulah yang menjadikan satu cabaran kepada pelaksanaan kaedah ini. Pastinya kaedah dan juga penyelesaian tersebut cuba diatasi. Penggunaan intelligent board di kalangan murid tahun 4, di mana semua guru-guru dibenarkan untuk membawa pulang intelligent board ini dan mereka diminta untuk menggunakan dalam sesi PDPR, dan pastinya juga pihak sekolah, pentadbir, terutamanya saya akan menggalakkan guru-guru mengamalkan penggunaan intelligent board ini melalui taklimat, mesyuarat guru dan juga memberikan online yang supaya mereka lebih mendalami untuk bagaimana menjadikan intelligent board ini menarik minat kepada murid-murid yang diajar, khususnya kepada murid-murid yang telah diamanahkan untuk menggunakan intelligent board ini sebagai satu medium untuk mereka lebih ke arah menjadi pemimpin dan boleh bercakap semasa PDPR untuk meningkatkan tahap penguasaan mereka. Okey, kalau kita lihat impak keberkesanan kepada guru, iaitu kalau di sini jurang perbezaan setelah pencerapan bagi tahun 2021 hasil daripada penggunaan intelligent board di sini, peratus perbezaan telah dapat dikurangkan berjumlah 1.20, iaitu peratus keberhasilan, di mana 4.4.1 peningkatan di sini telah menunjukkan bahawa dengan penggunaan intelligent board ini telah memberikan satu peningkatan di dalam mengatasi masalah kritikal sebelum ini, di mana jurang perbezaannya telah dapat dikecilkan, di mana sebelum iaitu 3.20, selepas penggunaan intelligent board, jurang perbezaan ini 4.4.1 ini telah dapat dikurangkan pada 2.0 dan jurang dapat dikurangkan 1.20 berdasarkan analisis speed up yang dibuat oleh saya ataupun barisan pentadbir di SK Parit 4. Ini jelas menunjukkan bahawa impaknya sangat ketara kepada guru-guru dan juga jurang perbezaan ini dapat
dikurangkan. Okey. Terusnya kepada impak kepada murid juga. Saya juga telah memberikan soal selidik kepada 40 orang murid terutamanya tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 yang mempunyai item-item yang berbeza. Ada 8 soalan soal selidik yang diberikan di mana 1 menunjukkan tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 bersetuju. Di mana yang pertama, murid-murid perlu menjawab perkara ini. Item yang pertama, saya merasakan penggunaan intelligent board dalam pembelajaran saya dapat meningkatkan minat. Saya mendapati penggunaan intelligent board sangat berkesan dan seterusnya sampailah ke 9 dan jelas menunjukkan di sini item-item setuju yang menunjukkan setuju mempunyai bilangan teramai di dalam soal selidik tersebut, di mana warna biru setuju menunjukkan perbezaan yang sangat ketara kepada yang kurang setuju dan tidak setuju berdasarkan item-item yang diberi. Dan impak juga kepada murid. Pastinya pentafsiran bilik darjah. Disember tahun 2020 untuk murid tahun 6. Kalau kita lihat di sini, TP5 jumlahnya sedikit, tetapi apabila tahun 2021 hasil daripada penggunaan intelligent board dalam kelas, TP5 punya jurang yang sangat-sangat tinggi. Begitu juga dengan pada murid-murid banding beza murid tahun 5 juga menunjukkan peningkatan yang ketara daripada Disember tahun 2020 sehingga pada Jun tahun 2021. Begitu juga impak kepada murid tahun 4, di mana di sini warna biru ialah TP3, warna merah ialah TP4, warna hijau ialah TP5. Tetapi menunjukkan perbezaan tahun 2020 dengan 2021, di mana walaupun perbezaan itu mungkin tidaklah banyak tetapi ada mempunyai jurang perbezaan meningkat hasil daripada penggunaan intelligent board ini semasa PDPC guru-guru, semasa PDPR guru-guru dan juga penggunaan murid-murid ini semasa pembelajaran mereka. Sudah pastinya penggunaan ini akan menjadikan amalan terbaik dalam budaya sekolah selaras dengan pelaksanaan pelan organisasi tahun 2021 tahun 2023 dan pastinya isu strategik pencapaian kecemerlangan PBD murid masih sederhana dapat ditingkatkan hasil daripada penggunaan murid-murid di dalam melaksanakan pengajaran, guru-guru melaksanakan pengajaran dan murid-murid menggunakan intelligent board ini. Pastinya pentafsiran bilik darjah dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Ini yang menjadi potensi dan amalan budaya di sekolah supaya dapat diteruskan selain daripada usaha-usaha untuk mempromosikan ke sekolah-sekolah yang berhampiran sama ada dalam daerah ataupun luar daerah. Pastinya sekolah-sekolah akan dijemput sekiranya ingin berkolaborasi, ingin berkongsi bersama dengan SK Parit 4 di mana kami bersedia untuk berkongsi idea ini, untuk berkongsi bersama-sama dalam menangani isu dan menjurus ke arah peningkatan PDPC guru ke arah PAK 21. Ini adalah sebahagian daripada murid-murid yang telah berjaya dan telah memberikan pentafsiran darjah ke tahap yang sangat-sangat memberangsangkan. Penghargaan diberikan kepada murid-murid ini untuk dijadikan sebagai satu motivasi. Perbincangan juga bersama-sama dengan rakan-rakan juga telah memikirkan apakah yang perlu dijadikan sebagai amalan terbaik di sekolah ini dalam meningkatkan lagi budaya cemerlang sekolah ke arah pendekatan PAK 21 dengan penggunaan intelligent board yang telah diberikan dan telah dilaksanakan di sekolah ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua barisan pentadbir SK Parit 4 terutamanya PK-PK kurikulum kerana kerjasama yang sangat baik daripada semua guru-guru dalam menjadikan sebuah pengajaran, pembelajaran yang menarik dalam meningkatkan kurikulum di SK Parit 4. Jadi sebagai akhirnya, terima kasih daripada kami dalam barisan SK Parit 4 di sini kepada semua. Semoga amalan terbaik SK Parit 4 ini menjadikan sesuatu yang budaya, menjadikan sesuatu yang boleh dicontohi di sekolah-sekolah lain pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya, pembentangan amal terbaik SK Parit 4 pada pagi ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.